Sekarang ini, bila dia sudah berjaya dalam permohonan dia, yang dia bukan beragama Islam, ada atau tidak keperluan dia jumpa dengan saya? Tak ada lagi kan? Tak ada keperluan. Tetapi dia selalu datang jumpa saya, walaupun dah lulus. Saya tanya dia, kenapa awak jumpa saya lagi? Awak sekarang ni tak perlu hadir kaunseling, tak perlu nak ni semua. Awak punya permohonan dah diluluskan. Jawapan dia buat saya tersentak dan saya rasa sedih. Dia kata, you are the only Muslim person that I can talk freely. I don't have to pretend. I've no any other Muslim person, I can be myself. Saya bukan rasa bangga, saya rasa sedih. Kenapa tak ramai orang Islam begini? Saya percaya adalah orang-orang Islam lain yang bagus dan sebagainya, tapi tak ramai. Sepatutnya kita ada ramai lagi orang-orang Islam yang mana kalau non-Muslim atau siapa-siapa yang bermasalah boleh datang berjumpa dengan kita tanpa rasa takut dan sebagainya. Ini satu kes. Kita ni pergi pada kes-kes yang lain, insya-Allah. Okey, kes yang lain saya nak bawa adalah yes. Dia pull out from Islam. Lepas tu dari masa ke masa saya akan jumpa dengan dia, cerita tentang Islam, betulkan salah tanggapan dia. So for few years saya cuba follow up and then lost contact. So kita doakan supaya dia terima hidayah. Kita doakan begitu, insya-Allah. Tetapi satu kejayaan saya letak adalah, kalau dulu dia ada salah tanggapan benci dengan Islam, at least salah tanggapan itu kita perbetulkan sedikit sebanyak. Sebab dia marah, diperbola sepakkan, disepak sini, sepak sana dan sebagainya. Dia rasa lagi marah sebenarnya. Okey, kita ambil contoh yang kedua. Seorang lelaki Melayu datang jumpa dengan saya. Dia kata ada ustaz yang recommend jumpa saya. Saya tanya apa yang boleh saya bantu. Dia kata isteri dia nak murtad, keluar dari Islam. Saya pendekkan cerita, saya rumuskan saja senang. Apa yang berlaku ialah dia berjumpa dengan seorang wanita Cina berasal dari Singapura. Jumpa, berkawan, bercinta, berkahwin. Maka bila berkahwin, wanita Cina ni memeluk Islam. Ada anak 2 orang. 12 tahun sudah berkahwin, 12 years sudah berkahwin. Satu hari secara tidak sengaja dia jumpa Bible di bawah bantal. So bila dia confront isteri dia, dia tanya isteri dia, kenapa ada Bible dan sebagainya. Pendek seringkaskan cerita, isterinya mengaku Bible itu dia punya dan dia masih lagi Kristian. Isteri dia kata, aku tak pernah tinggalkan agama Kristian. Tapi suami dia kata, tapi kita sudah kahwin, you sudah masuk Islam, sudah pergi jabatan agama. Itu semua untuk cukup syarat supaya dapat berkahwin. Tetapi saya tak pernah beramal dengan agama Islam. Saya kekal dengan kepercayaan Kristian. Dan itu membuatkan si lelaki tadi betul-betul tersentak dan dipikirkan apa akan berlaku pada anak dia 2 orang dan sebagainya. Itu yang dia datang jumpa dengan saya. Saya bagi sedikit sebanyak latar belakang lagi. Lelaki ini boleh dikatakan tak pernah solat, tidak beramal dengan Islam, tidak pernah didik isteri dia dengan jalan agama Islam, tidak pernah bimbing mengajar tentang Islam, tidak ada menjadi contoh role model sebagai seorang Muslim kepada isteri dia. Itu background dia. Tetapi sejak insiden ini berlaku, dia mula solat, mula tinggalkan minum arak dan sebagainya. Sekarang mula serius kepada Islam. So saya pun antara ni saya kata, okey, bawalah isteri kamu, saya nak jumpa dengan dia. Sebab saya nak dengar juga cerita daripada pihak isteri. So bila our next counselling tu, dia bawa isteri dia. Bila jumpa dengan isteri,
Saya cuba tanya dengan isteri dia apa yang berlaku. Saya nak dengar daripada pihak dia. Isteri dia pada peringkat awal diam, sepatah pun tak keluar. Dia tak nak cakap apa-apa pun. Lepas tu dia kata, if you want to know anything, you ask him, you ask him, you ask him. Dia cakap macam tu aja. So saya cakap, he already explained to me what happened, but I want to listen from you. I want to understand your side of the story. Setelah lama dia diam, baru dia cakap. Dia kata, it has been 12 years. Today is the first time someone is asking what I feel. All these 12 years, no one was bothered about what I was going through, what I feel. This is the first time. Why before this nobody asked me anything? Itu dia punya pendaman dia. Are we good? Okey, sebelum tanya apa pengyudahan kes dia, sebelum saya dapat buat susulan jumpa dengan isteri sekali lagi dan sebagainya, isterinya telah melarikan diri ke negara yang lain. Tetapi the positive thing, nak tengok cara positifnya, sekurang-kurangnya si suami tu mula beramal dengan Islam. Boleh faham ke? Clear? Okey, kita ambil contoh yang lain. Bekas polis, lelaki Hindu, lelaki India beragama Hindu, ditugaskan sebagai anggota polis di negeri Sabah. Dan di sana berkawan dengan perempuan Islam, perempuan Melayu Islam di Sabah, bersekedudukan, tinggal macam suami isteri, tapi tak berkahwin. Satu hari girlfriend sudah mengandung. Bila sudah mengandung, dia bertanggungjawab, dia kahwin. So untuk berkahwin, pergi ke Jabatan Agama, masuk Islam, baca proses biasalah, berkahwin semua, settle. Daripada cerita dia, adalah dia pergi kelas agama sekali dua dan sebagainya, tetapi tidak ada dapat bimbingan secara betul-betul tentang agama Islam. Apa tu agama Islam semua tu tak berapa clear. Saya pendekkan cerita. Akhirnya berhenti kerja sebagai polis, dia bersara, dia berhenti, balik ke Semenanjung. Di Semenanjung, abang dia ada kedai runcit, so dia kerja dengan abang dia di kedai runcit. Dia pun sewa satu rumah, ada 3 bilik. Dia dengan isteri, dengan anak kecil aja. Kerana ada 3 bilik, dia sewakan satu bilik kepada orang lain, dengan lelaki lain. Pendekkan cerita, satu hari dia balik rumah, isteri dia tengah projek dengan lelaki tersebut. Faham ya? So dia punya frust dia frust. Dia punya marah tu, dia hantar isteri dia balik ke Sabah, balik ke rumah bapa kau. Lebih kurang 1 tahun macam tu, bapa si isteri tadi panggil dia balik, nak rujukkan mereka. Ambillah balik, rujuklah balik, janganlah berpisah macam ni dan sebagainya. So dia bagi peluang sekali lagi kepada isteri dia, balik ke Semenanjung. Kali ini dia lebih cerdik, bilik tak sewa kepada orang lain. Dia kerja dekat kedai runcit tadi. Satu hari dia ada keperluan, tertinggal barang dekat rumah, balik rumah lebih awal daripada biasa. Isteri tengah projek dengan pembantu kedai dia. So dia punya frust, boleh bayangkan frust dia macam mana. So dia pun confront isteri dia, apa yang kau nak sekarang? Kenapa kau buat macam ni? Isteri dia kata, jangan kongkong aku, bagi aku tinggal tempat lain, jangan kongkong aku nak jumpa lelaki mana dan sebagainya. So dia kata, kalau macam tu lebih baik kita berpisah. Cerai talak 3. Terus dia cerai talak 3. Pendekkan cerita, anak-anak tadi dia besarkan dalam suasana Islam everything.
Sekarang anak sudah pun dewasa, dah boleh berdikari. Sekarang dia kata, Brother Shah, saya sudah sacrifice all my life untuk anak saya. Now is my time. Dia sudah baru berkenalan dengan perempuan India agama Hindu. Perempuan ini pernah ada suami yang selalu pukul dia, orang Hindu. Orang India Hindu pukul isteri dan sebagainya. Akhirnya mereka bercerai. So sekarang ni duda dengan janda. So saling memahami antara satu sama lain. So perasaan dia terbuka untuk wanita itu. Dia nak wanita itu jadi isteri dia. Tapi dia nak kahwin dengan perempuan tu tak boleh, sebab dia beragama Islam. Dalam IC dah tulis Islam. So JPN takkan luluskan perkahwinan. So sekarang dia datang buat permohonan nak keluar dari Islam supaya dia boleh teruskan dengan hidup dia. Dia kata, I've done everything that I can for my children. Now is time for me. For me. Lepas tu dalam isi tabak tu kita explain lah apa tu agama Islam, satu kita cerita. Dia punya cakap ialah, kenapa masa saya masuk Islam dulu tak ada orang explain macam ni. Hari ini baru saya tahu apa tu agama Islam. Kalau dulu ada orang explain, cerita kepada saya apa itu Islam, hari ini saya tak jadi keluar Islam. Mungkin saya di sebelah sana meja. Dan komen macam ni ramai orang beritahu dengan saya, bukan di seorang je. Ramai beritahu saya, why when I became a Muslim no one explain to me what is Islam. If they explain to me about what is Islam, I wouldn't want to live Islam today. But now it is too late. Baca lelaki ni, dia akhirnya dia kata okey, dia setuju Islam tu bagus, dia nak kekal dalam Islam, tapi dia nak kahwin dengan perempuan tu juga. So saya bagi tahu, kalau macam tu, satu daripada caranya kita explain Islam kepada bakal wanita, ambil teman wanita dia. Kalau dia berminat, dia bolehlah memeluk agama Islam selepas dia memahami apa itu agama Islam. Tetapi bila dia explain, wanita itu tetap tidak mahu memeluk agama Islam, dan sesi pun tamat dekat situ. Sampai situlah saya berjumpa dengan dia. Boleh faham? Clear? Kita ambil contoh-contoh yang lain. Sebenarnya ada banyak cerita ni. Ada banyak kes ni. Okey, seorang wanita beragama Hindu, jururawat profesional, dapat kerja di Arab Saudi. So menjadi jururawat di Arab Saudi, tapi dia agama Hindu. Dan di sana doktor-doktor, rakan-rakan jururawat semuanya beragama Islam, semuanya okey, no problem, tak ada masalah. Tapi dia berkenalan dengan seorang lelaki dari negara India, warga negara India, beragama Islam di Arab Saudi. Dan lelaki ni selalulah macam mengurat dia, usah dia, tiap malam call dia. Mula-mula dia tak minat, tapi kerana selalu call, lama-lama sudah jatuh cinta. Tapi habis kontrak dia 2 tahun, dia balik ke Semenanjung. Wanita ni balik ke Semenanjung. Lelaki daripada India tu follow, cari dia dekat Semenanjung, ajak berkahwin. Mula-mula ditolak lah sebab lain agama dan sebagainya. Dipujuk, okey, setuju untuk berkahwin. Setuju. Pergi Jabatan Agama, daftarkan perkahwinan semua. Bukan daftarkan perkahwinan, daftarkan pengislaman. Sebab nak kahwin kena masuk Islam dulu. So daftarkan pengislaman. Lepas tu lelaki tu kata, sebelum kita kahwin, okey, kita buka bisnes. Saya nak buka bisnes, buat restoran, kita buat sama-sama, partner, everything. Tapi sebelum tu saya kena pergi India. Saya kena uruskan beberapa benda. Saya kena jual semua harta-harta, tanah semua dekat India kena jual supaya ada modal yang besar. Tapi untuk saya buat semua tu, saya perlukan duit. So dia pinjam lagi duit 50,000 daripada wanita ini. Tapi habislah duit dia, barang kemas habis. Perempuan ni masuk Islam dapat 1,500, yang itu pun lelaki tu sapu. Dia kata dalam 2 minggu aku balik, nanti kita kahwin. Dalam 2 minggu jadi sebulan, jadi 2 bulan, jadi 3 bulan, tak balik-balik. Hilang. Frust. So wanita ini, dia pergi balik negeri Arab Saudi,
Dia nak cuba cari balik mana lelaki tu. Dia cari balik, trace balik, track. Rupanya dia dapat jumpa juga lelaki ni sudah ada isteri, dah ada anak. Kena tipu. Akibatnya kemurungan lampau, sangat-sangat murung. Bila saya jumpa dengan dia tu, dah mula nak recover, itu pun tak boleh bercakap, tapi boleh keluar daripada rumah. At least boleh keluar dari rumah. Depression. Pelan-pelan kita cerita apa tu Islam, cerita tentang Islam. Tapi ini dah depressed. Habis sesi semua, tetap dengan keputusan tak mau Islam. Tetapi kawan-kawan kita, volunteer kita daripada Unity selalu berhubungan dengan dia, berkawan dengan dia, bawa dia jalan-jalan, pergi shopping, window shopping, minum kopi sama-sama. Dekat 2 tahun ya, akhirnya dia kembali kepada Islam. Bila saya jumpa balik, dah ceria, macam orang normal balik. Saya bagi contoh yang lain. Ini kes wanita dari asal orang Cambodia. Orang Cambodia nak keluar daripada Islam. Cerita dia pula, mak bapak dia memang daripada Cambodia, datang ke Malaysia. Dan bila di Malaysia, mereka ni berniaga. Dan untuk perniagaan, bagi lebih laris, maju dan sebagainya, mak dengan bapak masuk Islam supaya bisnes boleh maju lagi. So mak bapak masuk Islam, tetapi tak pernah beramal dengan Islam. So dan dia pun lahir dah lepas tu. So bila dia lahir, daripada kecil lagi dibesarkan dalam suasana agama Buddha, tak pernah beramal dengan Islam. Kawan-kawan pun semuanya non-Muslim. Sekarang dia dah jumpa lelaki India beragama Hindu. Dia nak kahwin dengan lelaki tu, tetapi dalam IC surat beranak Islam. Pergi JPN tak lulus perkahwinan. So itu dia buat permohonan nak keluar dari Islam. So bila kita cerita tentang Islam satu persatu, explain satu persatu, dia nampak Islam tu bagus. Tetapi bagi dia nak kahwin, ada boyfriend agama Hindu. So habis sesi semua, tetap dengan pendirian nak keluar dari Islam. Lebih kurang 1 tahun, dia call balik. Dia telefon saya, Brother Shah, saya teringat-ingatlah apa yang Brother Shah cakap dulu. Boleh tak kalau saya tak mau keluar dari Islam? Dalam hati mestilah, suka kan mestilah, boleh. Saya kata boleh, don't worry, saya bantu, saya tolong you. Kalau you nak keluar dari Islam, you don't worry, I will help you. Dan kita bantu dia dan sebagainya. Tapi dia kata dia ada boyfriend agama Hindu. Dia pun sayang juga dengan budak tu. Saya kata don't worry, if you want, you bring your boyfriend to meet. Let me explain to him what is Islam, and let him decide whether he want to be a Muslim or not. So pendekkan cerita, dia bawa boyfriend dia datang ke KL. Dia daripada negeri lain ya, dah bawa ke KL. Masa tu saya ada program di Masjid Wilayah Persekutuan. So habis program tu, jumpa dengan boyfriend dia. Dia orang datang tu jumpa dia. So jumpa boyfriend dia, explain tentang Islam satu-satu. Dia ada soalan, dia tanya, kita jawab satu persatu. Pendekkan cerita, selesai semua, boyfriend dia setuju untuk memeluk Islam. Tanya dia ada paksaan ke? Tak ada paksaan. Masuk Islam ni dengan kerelaan sendiri. Dia kata dengan kerelaan sendiri. Bagi tahu dia bila sudah memeluk agama Islam, tak boleh nak keluar balik. Dia kata saya memang terima agama Islam. Saya kata alhamdulillah, kita Islamkan dia. Selesai. Kemudian dia nak belajar, dia nak ulang alik daripada negeri lain, dia memang jauh. Nak ulang alik untuk jumpa saya semata-mata nak belajar. Saya kata tak apa, saya akan recommend you orang lain dekat negeri itu, you boleh belajar dengan dia. Dia kata tak nak, I only want to learn with you Brother Shah, I don't want anybody else. Sebab mereka tak percaya dengan orang lain kan. Dia dah jumpa kita, dia trust kita. Saya kata don't worry, this is also my student. Nanti dia akan jaga you baik-baik. Don't worry. Pujuk, akhirnya dia setuju. Saya kata you don't need to learn, at least you meet this person one time, just meet only.
So dia jumpa, dia rasa selesa, semua okey. Saya pun dah bagi tahu student saya macam mana nak handle semua. Alhamdulillah, belajar. So dia belajar dengan sahabat saya, student saya daripada negeri satu lagi. Akhirnya bukan sekadar belajar dan menjadi orang Islam yang baik, yang beramal Islam, dia mula menyampaikan Islam pada kawan-kawan dia. See the point ke? Boleh faham? Dalam kita buat kaunseling isi tabah dan sebagainya, kadang-kadang ada orang dia tak semestinya pada waktu itu juga dia akan memeluk agama Islam. Tak semestinya. Kadang-kadang dia masuk waktu itu, kadang-kadang ambil masa sikit baru dia masuk, kadang-kadang dia kekal, dia tak mau juga masuk Islam, tapi lambat kemudian akhirnya dia nak juga terima Islam. Ingat, bila ada orang nak murtad, bila kita buat istitabah, kita buat penasihatan akidah, kaunseling dalam bahasa mudahnya. Tapi nak kaunseling kena ada lesen ya. Ini saya bagi kena guna perkataan kaunseling ni semata-mata untuk kita faham saja. Kita bagi penasihatan kepada dia. Tugas kita hanya menyampaikan penerangan saja. Hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak Islamkan dia bukan kita. Bukan kita yang Islamkan dia. Hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. But do your best. Buat yang terbaik. Tuan-tuan, sebenarnya ada beberapa lagi contoh-contoh yang saya nak bawa, tetapi saya tengok masa sudah pun 8.31, tinggal lagi dalam 5 minit